Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi kita dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Unit 12, Adat dijunjung, budaya disanjung. Tajuk Seindah Pinakul, Standard Pelajaran 3.3.2, Kemahiran Menulis. Buku teks halaman 81. Murid-murid boleh buka buku teks halaman 81 sekarang. Seindah Pinakul. Mari kita lihat ringkasan tajuk yang akan kita belajar pada hari ini. Pinakul ialah hiasan manik yang mempunyai nilai kesenian kraftangan tempatan. Pinakul merupakan warisan turun-temurun dalam masyarakat Rungus di Kudat, Sabah. Pinakul menjadi pusaka turun-temurun ibu kepada anak perempuannya dalam keluarga Rungus. Pinakul menjadi perhiasan penting untuk dipakaikan bersama pakaian masyarakat Rungus ketika adat istiadat perkahwinan dan kematian. Mari kita lihat contoh-contoh pinakul yang dipakaikan oleh masyarakat Rungus di Kudat, Sabah. Seterusnya murid-murid, dalam halaman 81, murid-murid diminta untuk mengedit dan memunikan teks. Sebelum murid-murid mengedit dan memunikan teks tersebut, ada beberapa perkara yang perlu murid-murid buat ketika mengedit dan memunikannya. Yang pertama, murid-murid perlu membaca dan mengesan kesalahan dalam teks. Kedua, murid-murid akan mengedit dan memunikan teks tersebut dari aspek ejaan, tanda baca, kosakata dan struktur ayat yang betul. Contoh kesalahan dalam teks. Kesalahan ejaan. Di sini murid-murid perlu mengesan perkataan yang dieja secara salah. Contoh, pada zaman dahulu ada sebuah negeri yang dikenali sebagai Singapura. Jadi di sini murid-murid, ejaan yang disalah eja ialah Singapura. Ejaan sebetulnya ialah Singapura. Setelah diedit dan dimunikan, ayat ini menjadi, pada zaman dahulu ada sebuah negeri yang dikenali sebagai Singapura. Kesalahan yang kedua ialah kesalahan tanda baca. Murid-murid perlu mengesan penggunaan tanda baca yang salah atau dalam ayat tersebut tidak menggunakan tanda baca seperti huruf besar, huruf kecil, noktah, tanda soal, tanda koma dan tanda seru. Contoh kesalahan tanda baca. Baginda memerintahkan rakyatnya berkubu di tepi pantai. Baginda memerintahkan rakyatnya berkubu di tepi pantai. Murid-murid perhatikan perkataan yang berwarna merah, baginda. Di sini kesalahan bagi perkataan ini ialah tidak ditulis dengan huruf besar di permulaan perkataan, iaitu huruf B. Sepatutnya
huruf B ditulis dengan huruf besar kerana ia merupakan perkataan yang pertama dalam ayat. Setelah diedit dan dimurnikan, ayat ini menjadi baginda memerintahkan rakyatnya berkubu di tepi pantai. Lihat perkataan baginda yang bergaris setelah diedit dan dimurnikan. Contoh kedua, bagi kesalahan tanda baca. Siapakah gerangan tuan hamba? Tanya Pak Tua kepada pemuda itu. Kesalahan di sini ialah ia meletakkan tanda baca yang salah, iaitu tanda baca seru. Sepatutnya ia diletakkan tanda baca tanda soal, tanda soal. Kerana ayat tersebut ialah ayat tanya dengan merujuk kepada perkataan siapa pada ayat tersebut. Siapakah gerangan tuan hamba? Jadi, murid-murid perlu menukarkan tanda seru kepada tanda soal. Setelah diedit dan dimurnikan, ayat ini menjadi siapakah gerangan tuan hamba? Tanya Pak Tua kepada pemuda itu. Kesalahan ketiga pula ialah kesalahan kosakata. Murid-murid perlu mengesan penggunaan kosakata yang salah seperti ganti nama diri, kata hubung, kata sendi nama dan lain-lain. Contoh, tilam itu diperbuat dari getah asli. Tilam itu diperbuat dari getah asli. Kesalahan di sini ialah penggunaan kata sendi nama yang salah, iaitu dari. Sepatutnya tilam itu diperbuat daripada getah asli. Kesalahan keempat pula ialah kesalahan struktur ayat. Murid-murid perlu mengesan kesalahan struktur ayat seperti ayat gabungan, ayat pancangan, ayat tergantung dan ayat tidak disusun dengan betul. Contoh ayat, Raja Singapura gembira berasa sungguh. Raja Singapura gembira berasa sungguh. Ayat ini tidak disusun secara betul. Jadi setelah diedit dan dimurnikan, ia menjadi Raja Singapura sungguh gembira. Raja Singapura sungguh gembira. Latihan di rumah. Murid-murid perlu membuka muka surat 81, kemudian edit dan murnikan petikan tersebut berdasarkan ataupun dari aspek ejaan, tanda baca, kosakata dan struktur ayat. Contoh latihan seperti ini. Murid-murid perlu menulis tajuk seindah pinakul, kemudian menulis standard pelajaran 3.3.2, tulis arahan, kemudian murid-murid perlu menyalin teks itu semula dengan membetulkan kesalahan yang terdapat pada teks tersebut. Itu sahaja murid-murid. Cikgu harap murid-murid dapat melakukan latihan ini dengan baik.